Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ويسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sila jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla. Dalam arti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati yang sedar, hati yang dapat merasai akan segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini dalam rupa bentuk yang zahir, yang nampak dengan kasat mata, dengan zahir mata, ataupun yang tidak nampak, yang tersembunyi walaupun ada, seperti nikmat kesihatan tak nampak. Dan lebih dalam daripada itu adalah nikmat iman yang mana menguasai segala nikmat yang ada. Adapun seluruh nikmat itu cuma sekalian adalah semata-mata untuk membawa kita semakin taat kepada Allah SWT. Dan Allah SWT merakamkan dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana Allah merakamkan kata-kata iblis, yang mana iblis akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan iblis kata apa pada Allah Subhanahu wa taala? Iblis jawab, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan dapati mereka ni bersyukur. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan dalam surah As-Sajdah ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah juga menyatakan bahawa ketika Allah sudah memberikan nyawa pada kita ni, hidup dah, asal kita mati, bagi pendengaran, bagi penglihatan, bagi perasaan, qalilan ma tashkurun. Lalu Allah juga pencipta yang menciptakan seluruh kejadian, yang menyatakan dalam Al-Quran, turut menyatakan sedikit yang bersyukur. Tadi Allah rakamkan kata-kata iblis, dan iblis sendiri menyatakan kepada Allah, tugas dia apa dia? Dia nak buat kita wala tajidu aktsaruhum syakirin, kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Yang ini lawan kepada syukur, kufur. Dan ini tugas besar iblis. Dan Allah SWT menyatakan juga sedikit yang bersyukur.
maka kita hendaklah meletakkan ini satu sebagai perkara yang mesti kita perbarui, kita hayati, kita panjatkan permohonan yang mendalam dengan doa yang Nabi ajar, ringkas dia tetapi maknanya luas. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bila sebut tentang syukur ni jemaah sekalian, dimulai dengan ingat. Dan ingat ini adalah satu perkara yang susah. Ingat Allah adalah satu perkara yang susah. Susah kenapa jemaah sekalian? Kerana padanya itu bertentang dengan sifat kita, yang mana sifat kita ini lupa, nasia. Manusia ni lupa. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kita berdoa untuk minta Allah bantu kita ingat dia. Ini isti'anah. Pertolongan ni kalau terjemah pada kehidupan kita hari ini, tolong ni satu benda kecemasan. Tolong. Kalau permintaan, dia ada dua kalimah. Iza sa'alta fas'alillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. As'aluka permintaan pun juga satu perkara yang besar, tapi padanya nampak ringan sikit daripada isti'anah. Allahumma a'inni iza sta'anta fasta'in billah, kata Nabi SAW kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Maka kalaulah Allah kata syukur itu sedikit dan iblis kata kebanyakannya kau tidak akan dapati mereka bersyukur, maka sebelum nak jadi syukur dia kena ingat dulu. Dia tidak boleh syukur tanpa ingat. Mungkin kadang-kadang kita bersyukur nampak macam bersyukur perbuatan, tapi tidak hadir dari hati yang mengenal Allah SWT. Akhirnya bersyukur je bukan kerana Allah, kerana kebendaan, dapat benda, bukan kerana Allah. Maka kita boleh lihat bahawasanya kalau sedikit yang bersyukur bermaksud sedikit yang ingat. Sebab daripada ingat baru syukur. Ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Bila ingat, maka kita akan taat. Syukur tu terjemahannya taat. Kata Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala alaih. Taat itu bagaimana? Dia akan sentiasa memperbaiki ibadat. Wa husni ibadati. Dia sentiasa nak islah, yakni perbaiki. Islah dalam erti kata nak sentiasa upgrade, sentiasa rasa ada je tak kena ni, nak bagi elok. Dia tak pernah rasa selesa dengan ibadat. Itu ciri orang yang ingat Allah. Allah akan campakkan hati dia itu datang sifat khauf dan rojak, takut dan harap. Kemudian bila takut dan harap ini sebati, maka datanglah cinta nanti Allah bagi. Cinta ni apa? Bila dah takut dan harap sebati, kita sayang nak tinggalkan solat jemaah. Sayang, Allah rugilah. Sayang nak tinggalkan majlis ilmu. Maghrib isyak ni jadi tak kena kalau tak dengar majlis ilmu tu, tak kena. Boleh kita ada option. Kita boleh ambil pilihan datang isyak lah. Maghrib dia kita, ini kalau tak ada emergency. Kalau tak ada masyakkah yang betul-betul emergency. Katalah pergi maghrib kita nak rehat, duduk minum kopi ke apa ke, duduk menyandar. Kalau Allah dah campakkan cinta tu jemaah sekalian, nanti kita akan rasa berat untuk meninggalkan taat. Rasa sayang. Oh sayanglah nak tinggalkan, sayang. Kalau boleh jemaah sekalian, kalau boleh, mudah-mudahan biar kita mati tengah melakukan ibadat. Tak apa, sakit tu kan, tak apa nak pergi juga. Kamu sakit pergi memang biar mati tengah solat tak apa. Macam tu. Masya Allah. Itu dah. Takut bila harap, jadi kita tak naklah tinggalkan. Nah, perbahasan syukur ni memang seringkali saya ulangkan dalam mukadimah pengajian hakikat kehidupan ni, kerana apa artinya kita hidup kalau kita tidak mencapai sifat syukur. Sebenarnya hidup ni, hakikat ni sebenar. Hidup ni, kehidupan yang sebenar ni hanya satu je sifat yang sepatut kita gali dan pastikan dapat. Kerana tak dapat sifat ni, sifat yang lain-lain pun tak dapat. Contoh, syukur lawannya kufur.
Bila dia kufur, mustahil dia jadi orang yang sabar. Bila dia kufur, mustahil dia jadi orang yang penyayang. Bila dia kufur, mustahil dia jadi orang yang penderma. Sifat lain automatik akan roboh. Tapi kalau terbina sifat syukur, kerana bersyukurlah kita jadi orang yang penyayang. Kerana bersyukurlah, kerana kita jadi orang yang penyabar. Kerana bersyukurlah hari ini kita datang solat. Kerana bersyukurlah kita nak buat semua perkara. Sebab tu Nabi kata ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam bab Syama'il Muhammadiyah, mas sekalian, kita zaman tengah diambang masih Maulid ni awal, kita buka kitab Syama'il, bab dalam membincangkan ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab tu Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala alaih menyusun dalam hadis bab ibadat, mula-mula yang dibincangkan adalah sifat solat Nabi. Jadi ibadat tu terjemahan syariat solat. Nabi solat sampai bengkak kaki. Sampai bengkak kaki, sifat solat Nabi bengkak kaki. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kata, bukankah engkau telah dijamin ya Rasul syurga dan dijamin tak ada dosa? Mafhum hadis. Saya lah, tak payah bagi contoh lain lah. Nak datang masjid tuan-tuan, tiba-tiba dapat WhatsApp. Tiba-tiba lah, ni tamsil supaya kita faham. Tahniah anda dijamin syurga. Rasa saya patah balik tuan. Jamin syurga dah kata. Patah balik daripada penat buat apa kan? Macam mana tu agak-agak? Tengok, berhenti tepi, tengok mesej. Tahniah anda dijamin syurga. Patah balik lah. Sebab kita ibadat memang wasilahnya kita nak ke syurga lah. Takkan kita ibadat nak ke neraka pula, memang sekalian lah. Cuma kita masuk syurga bukan sebab ibadat kita ni, tapi sebab rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah, kenalah melalui ibadat. Dia macam itu perbahasannya. Ibadat itulah mengundang rahmat Allah, taat. Jadi Nabi SAW ini jawab apa kat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, salahkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Masya Allah, teman sekalian. Jadi kita nak belajar teman sekalian, agar kita ni tertegak ibadat yang kita dah sekian lama lakukan, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu, terbitnya kerana bersyukur. Lalu kita solat kerana bersyukur. Lalu kita baca Quran kerana bersyukur. Lalu kita lakukan segala ketaatan. Kita tak nak ibadat kita ni rupa-rupanya lompong. Zahir je nampak, dalam tu kosong. Kosong ni bila datang ujian. Kita membincangkan tajuk ujian ni. Musgat 52 je sekalian. Bila datang ujian, yang mana ujian ni Allah datangkanlah untuk menguji keimanan. Tak nak jadi seperti iblis. Sebab tu iblis dia bersungguh-sungguh nak buat kita ni jadi macam dia. Macam dia macam mana? Macam dia beramal lah, dia pun beramal juga. Iblis bukan bermula jahat. Iblis bermula taat. Dan iblis kumpulan dia, grup dia, kalau ada grup WhatsApp dia bersama malaikat apa? Kumpulan dia, jamaah dia, malaikat. Dah kalau kita duduk dengan malaikat, agak-agak ada chances nak jadi syaitan, agak-agak lah. Tak lah Ustaz, duduk dengan malaikat, betul. Tapi siapa sangka duduk dengan malaikat last sekali jadi ketua bagi segala kejahatan? Siapa sangka? Bahasa mudah, bapak bagi segala kejahatan, dia lah. Iblis lah. Presiden kejahatan seluruh alam, dia. Naik presiden Dajjal. Sekutu-sekutunya persatuan yang berdaftar dengan dia syaitan. Syaitan ni terdiri daripada minal jinnati wan nas. Yang bagaimana? Yang ikut dia, yang ikut visi dia, yang ikut kata dia, syaitan. Bayangkan duduk dengan malaikat, memang tak jadi jahat, tapi itulah hati milik Allah. Waktu kita kena berharap. Dan iblis ada hati. Iblis jin, kana minal jin.
minal jinnati wan nas, memang Allah akan taklifkan tanggungjawab kepada jin dan manusia. Yang mana Allah nyatakan dalam surah Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Memang jin dan manusia ni memang ada tanggungjawab kerana padanya ada perkara-perkara yang telah Allah jadikan, sebagaimana contoh akal, ada akal. Iblis pun ada. Cuma iblis tak guna akal dia untuk perkara yang sepatutnya. Apa dia? Ilmu. Iblis tak ada ilmu je mas sekalian. Wallahi, kita selalu dengar kata iblis alim. Tak, iblis bukan alim. Habis tu Ustaz, mana dalil kata iblis bukan alim? Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 30, 31, 32. Ini kisah yang permula kita pernah buka. Kisah ni pada awal perbincangan kita. Mengimbau balik, sebab kaitan dan kajian kita ni berkait-kait. Kita akan seringkali murojaah balik, kait balik. Surah Al-Baqarah ayat 30, ketika Allah nak jadikan manusia, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat pun jawab. Dan ketika itu malaikat mewakili suara iblis. Kerana apa? Kerana malaikat paling ramai. Kumpulan yang ramai menjadi speaker lah. Dia akan wakil. Walaupun waktu tu iblis ketua, tapi tukang cakap malaikat. Malaikat kata apa pada Allah? Qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nahnu, kami merujuk kepada jin dan malaikat. Waktu itu iblis lah. Tak cukupkah kami ni bertasbih, bertahmid, maksudnya beramal ibadat? Dan ketika itu Allah jawab kepada malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kau tak tahu apa yang aku tahu. Lalu Allah ajar ilmu kepada Nabi Adam. Tengok permulaan manusia yang diangkat sehingga menjadi ketua dan sebaik-baik kejadian kerana ada padanya ilmu yang Allah berikan kepada akal. Akal ni tanggungjawab dia mesti di ilmu. Dan ilmu pula, ilmu yang menjadi segala tumbuak kepada seluruh ilmu, wajibal wajib, itulah ilmu mengenal Allah, tauhid. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Ni malaikat ni jenis yang beramal wallahu alam berjuta tahun mungkin. Kalau ikut kejadian Nabi Adam AS, ulama tarikh buat sirah, buat kajian sampai ke zaman Nabi SAW 6,000 tahun. Sebelum ni ada kejadian ke tidak? Dalam surah Baqarah, ulama mufassirin menyatakan ada, tapi wallahu alam, tidak dibahaskan seterusnya. Tetapi kajian penemuan sains, kadang-kadang penemuan sains ini dia akan menyokong balik. Bukan Al-Quran menyokong sains, sains menyokong Al-Quran. Itu betul. Dia tak ada Al-Quran nak menyokong sains, sains menyokong Al-Quran. Akhirnya penemuan fosil manusia di Gua Musang, Mek Keledong dia panggil, di Tasik apa nama tah, kat Gua Musang, satu tempat tu Mas Kedan, berusia 14,000 tahun. Maknanya lebih lama daripada Nabi Adam AS. Ada pula penemuan lain, kata ada lagi lama lagi di Laos, katanya 40,000 tahun. Jadi nak pendek cerita, wallahu ta'ala alam, berapa kali lipat wallahu alam. Tapi nak bagi tahu poin dia dalam kita nak tengok ni, nak bagi tahu iblis, malaikat ada dah berapa puluh ribu tahun, wallahu alam, mungkin juta tahun. Apa dia buat? Beribadat. Yang sujud-sujud, yang rukuk-rukuk, yang solat-solat, yang tawaf-tawaf, yang tasbih-tasbih, yang tahmid-tahmid. Tiba-tiba ada Nabi Adam AS yang tak dimulai apa-apa lagi ni, tapi dimulakan dengan ilmu. Nampak tu penting ilmu ni, ilmu ni kepala dia, kepala amal. Dan ilmu pula ilmu tentang asma'akullah Allah. Dan ketika itu Allah suruh malaikat, summa aradahum 'alal malaikah. Malaikat baca balik apa yang Nabi Adam baca tadi. Ni kata dalil nanti iblis ada ilmu. Waktu itu malaikat jawab apa? 32 Al-Baqarah.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam muqaddimah tausiah ke tazkirah ke kadang-kadang para asatizah ke guru guna kadang-kadang qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini kata-kata malaikat. Dan malaikat ketika itu siapa lagi ada? Iblis. Cuma iblis ni dia steady gitu, tak nak mengaku. Tak nak mengaku. Awak tak ada ilmu, mengaku lah tak ada ilmu. Berkerah gitu dia. Ni nama sombong ni. Terbukti iblis ada ilmu ketika dia menentang suruhan Allah. Ketika Allah suruh sujud pada Nabi Adam AS. Ini ujian iman. Ketika itu baru tahu amalan yang dilakukan berjuta tahun mungkin wallah ta'ala alam diuji dengan satu ujian. Kita hidup lagi banyak ujian mas sekalian. Iblis baru satu ujian. Ujian ni maksudnya apa? Perjalanan hidup. Ujian ni tarikh adalah perjalanan hidup yang bertemu dengan berpasangan. Pusat 52 ni tarikh tu tak ada di tambahan. Ni nota tepi, tobik nota tepi. Dia ada perkataan wala nabluukum, itu rujuk pada ujian. Kalau cobaan dia akan merujuk pada fitnah. Jadi perjalanan hidup iblis bermula ketika berpasangan. Dengan siapa pasangan iblis? Nabi Adam AS. Dengan malaikat tak jumpa regu. Memanglah dia kerah gitu baik, cuba jumpa regu lagi. Keluar tanduk dia. Contoh gitulah, jumpa geng, jumpa saing panggil. Tengah tak jumpa dia diam dah. Jumpa saing dia, keluar warna dia. True color orang Jawa kata. Keluar true color dia. Jadi pasangan iblis adalah manusia, minal jinnati wan nas. Waktu itu malaikat bukan saing dia. Sebab tu tak teruji. Sebab tu kalau kita seorang-seorang tak teruji. Tunggu ujian sebenar hidup. Lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam tu boleh bawa tak ke kehidupan? Seorang bolehlah kita bagi salam. Cuba sekali jumpa dengan orang tak apa-apa nak kena. Macam itu muka. Salam pun tak nak. Akhir zaman ni, tanda kiamat dia bagi salam dekat orang yang dia kenal je. Jadi jangan jadi penyumbang kepada akhir zaman kiamat. Jadi kita kena mulakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenal ke? Nabi kata salam kau kenal. Kalau tak nak bagi salam nak kiamat namanya. Masing-masing bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang cuba bagi salam kau terkenal. So kau dia pandang tak bawah. Ada masalah ke? Ada masalah dia tanya kita. Padahal kita solat bagi salam kan. Salam kiri, salam kanan, salam kiri. Sejahtera. Itu kehidupan. Jadi jemaah yang mulia ta'ala, ujian-ujian yang berlaku ni adalah untuk menguji keimanan. Keislaman dah teruji dengan perbuatan syariat. Islam dah teruji. Sebab tu solat itu tanda di Islam. Tak solat kafir Nabi kata. Jangan main. Bila kafir ni automatik tertolak iman sebenarnya. Tertolak dah. Cuma bila dah syariat, dah solat, dah lakukan segala perbuatan, bagaimana nak memastikan itu namanya manusia ini ada kelebihan. Kita kena terimalah kejadian manusia ini hebat kerana padanya ada ujian. Ujian apa? Ujian itu adalah untuk melihat sejauh mana keimanan, yakni merujuk kepada keyakinan kita kepada Allah. Dalam ini iman itu hanya ada pada mereka yang hidup bergantung harap hanya kepada Allah. Jadi kalau kita ringkaskan perkataan kehidupan, sebab kita ngaji dalam kehidupan, iman di mananya bergantung harap pada Allah. Harap dia hanya pada Allah. Harap apa? Semua. Allahus Samad. Itulah iman. Semua. Wa dunya wal akhirah. Dia tak berharap pada makhluk, dia berharap kepada Khalik. Cuma manusia ni dia hanya bertanya. Perkataan dia pertanyaan. Dia bertanya dan minta tolong tu sekadar adat dan syariat.
tapi hati dia harap hanya pada Allah, itu iman. Baik, hidup mereka adalah hanya untuk Allah. Lillah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apabila hidup ini adalah untuk menyatakan keimanan, maka Allah yang maha mengetahui memberikan ujian kepada hamba-hambanya yang berkaitan dengan apa. Maka mana apa yang dikaitkan dengan iman? Ketakutan. Iman sama dengan takut. Batu buah kepada iman tu adalah datanya khasyah, takut, khauf. Takut kepada siapa? Allah. Cuma dalam perbahasan ini Allah nak uji ketakutan yang khaufi, yang tersembunyi ni bil makna yang khaufi. Yang tersembunyi, macam syirik khaufi. Ni bukan takut yang jali, takut adat. Takut adat ni tak ada masalah. Contoh harimau ada kat depan ni, harimau ada depan ni, kita kata saya takut Allah je Ustaz, dia keluar lagi. Tobat lahum lagi, memang kena ngam. Melainkan dia makan wali lah, wallahualam lah. Itu pun mencari adat. Tapi kalau takut kepada zahir tak ada masalah, sebab dia memberi bekas kepada syariat. Zahir nampak pisau, aksiden, apa, covid kan, tak masalah. Yang dibincangkan ini adalah yang berkait rapat tentang isu yang ada dalam hati. Takut apa? Takut tak sembuh, perkataan sembuh. Takut tak cukup rezeki, perkataan rezeki. Takut hilang kasih sayang, perkataan sayang. Yang merujuk pada iman. Apa bermula iman itu? Membenarkan dengan hati. Tentang apa? Sifat Allah kan. Membenarkan dalam hati. Yang berkuasa pada rezeki hanya Allah, bukan pada duit. Itu memang Allah uji tak ada duit, dah cakap tak ada rezeki. Dia masa kata dalil kata tak ada duit, tak ada rezeki. Allah uji. Wa naqasil minal amwal, berkurangannya harta. Kurang harta, Allah nak tengok iman kita jawab apa. Kurang harta, iman jawab takut Allah atau takut duit. Takut duit yang tersembunyi ni, dia sanggup turuti kehendak duit sehingga meninggalkan solat, sehingga langsung tak solat, sehingga khurafat, sehingga buat benda-benda yang bersalah dengan akidah. Kadang-kadang sampai boleh jadi kafir, murtad. Dengan cara apa? Dia tak percaya Allah, bunuh diri. Ini banyak berlaku. Yang mana hati manusia ni Allah je tahu. Sebab tu ujian ni memang purpose ni, tujuan dia ujian, sebab ujian kehidupan. Tengok iblis, luaran nampak okey, rupa dalam dia Allah je tahu. Dan iblis ketika itu teruji ketakutan, kedudukan. Iblis diuji dengan sifat mulia. Tu dia. Kita macam-macam lah mulianya, ya karim kan, nama-nama Allah ni ya, boleh jelas jemaah sekalian. Allah akan uji nama-namanya mulia. Contoh iblis diuji mulia pada kedudukan, tertipu dia. Allah datangkan Nabi Adam AS, dia nampak mulia tu, ingatkan beramal betul dah, rupa beramal sebab nak pertahankan kemulia dia. Bukan mulia dengan Allah, ataupun Allah yang muliakan dia. Bila Allah muliakan dia, apa hal sangat nak buat apa yang Allah suruh, tak mencemah duli pun. Contoh, minta maaf lah, saya pula minta maaf, tak turun darjat dia minta maaf pun, tak turun darjat. Ada sifat-sifat gitu. Tak turun darjat pun kita merendah. Hauna allazina yamshuna 'alal ardh hauna, memang sifatnya merendah. Hamba Allah ni memang sifatnya merendah. Bukan kerana dia tak ada benda, tapi merendah dia kerana dia ada Allah. Macam mana kalau kita buat tamsilan begini, kita jalan sebelah, ada seorang ni hamba, sebelah ni tuan dia. Jadi dia berjalan beriringan dengan tuan dia. Tuan dia ni segak lah, berkuasanya, hebatnya. Dia kat sebelah dia jalan dengan kehambaan dia, tunduk jalan. Bukan sebab dia tu hamba saja, tapi sebab tuannya itu. Bukan sebab kita kena rendah je lah, saya tak ada apa je, saya ni ialah apa, ada kain pagi makan pagi, kain petang makan petang. Tapi dalam kain pagi makan petang tu habis juga kambing segulik, apa guling banyak dah, pinggan-pinggan habis dah kata. Dalam kain tu berapa pinggan habis dah. Contoh. Dan kita jangan tafsirkan rendah kita itu hamba ni dengan sifat benda.
hamba ni kerana ada Allah. Wa imma Allah bagi kita dunia dan sisi sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam Allah bagi. Tapi ketika dipuji oleh Ratu Balqis, hebatnya katanya, maka automatik bila hati ni terus yang ada khasyat takut Allah, terus berkata surah An-Naml ayat 40, haza min fadlir rabbi. Dia tak nampak dia, nampak Allah terus. Kayanya, Masya Allah katanya. Allah ghani wa nahnu fuqara. Dia automatik keluar tu. Takut kita, tu tanpa takut. Ni nak takut. Tapi takut orang tak puji pun boleh juga. Itu dalam hati tu. Tu Allah je tahu. Risau ni mas sekalian. Lepas ujian ni sebenarnya uji ni beriman. Macam Iblis diuji dengan kemuliaan. Datang Nabi Adam AS, baru lagi beramal pun nak banding dengan Iblis, dia lagi awal, dia lagi senior. Tiba-tiba dia compare, aku daripada api. Allah tanya kenapa tak nak hormat? Sujud. Ulama kata bukan sujud kita tu, ibarat kita salam lah, hormat lah. Allah yang suruh, bukan Nabi Adam yang minta. Kadang-kadang, tapi ketika ini tengok, terhijab Iblis, terhijab daripada melihat pada Nabi Adam itu ada suruhan Allah. Ini kita boleh jadi begitu. Pada hidup kita ni jemaah sekalian, terhijab suruhan Allah, takdir Allah. Bahasa mudah takdir Allah. Terhijab. Bila terhijab ni jadi masalah jemaah sekalian. Baik. Maka jika hati itu kotor, maka Allah bila sebut tentang tersembunyi itu di hati, ketakutan di hati tersembunyi, saya gunakan ibarat bom jangka lah. Bila-bila masa yang ini kita bimbang dalam hati kita. Maka situasi yang pertama, jika hati itu kotor, maka apabila diuji, akan keluarlah segala nafsu amarah, sebagaimana Iblis lah. Kita buat contoh Iblis paling maksimum lah. Kita tak bercontoh yang lain. Memang Allah jadikan Iblis itu sebagai untuk bagi pengajaran bagi kita. Nah, datang amarahnya, meroyan ni bahasa-bahasa dalam kehidupan saya guna ni, meroyan, bahasa kasar. Bahasa kasar, Iblis guna bahasa kasar. Aku lebih baik dari dia, betul bahasa kasar. Ana khairu minhu. Tuan-tuan, kalau guna perkataan ni dalam kehidupan kita seharian, orang kata teruknya kau ni, aku lebih baik pada dia lah. Kasar bahasa. Kasar bahasa. Sebab apa baik? Sebab tengoklah aku macam mana. Tengok kedudukan aku. Biasanya dia akan jadi pada kebendaan. Iblis tak compare dengan amalan. Ini pun satu. Kita ni dalam hidup kita jarang kita nak compare dengan amalan lah. Rasa mulia dengan amal. Contoh, kita ni tahajud setiap malam. Jaranglah kita dengar orang, aku tahajud setiap malam tau. Tak ada. Sebab dia tak nampak tahajud tu macam mana, walaupun dia buat setiap malam. Tapi biasanya dia teruji nanti bila Allah terjemahkan kesan tahajud tu pada hidup dia. Anak bagus, muka berseri, kan? Rezeki lancar, sagi muka kembang gitu. Macam mana boleh lancar semua ni? Kita kena tahajud lah. Tahajud pula. Dia tak nampak itu kurniaan Allah. Sama macam Iblis. Dia tu mulia tu bukan kerana dia, kerana Allah bagi dia. Tapi ketika Allah tanya kenapa tak nak sujud pada Adam, ana khairu minhu, keluar bahasa kasar ni. Tingkah laku dia keluar. Dalam riwayat kata Iblis, ni tuan-tuan jangan buat gini. Ini ada riwayat mengatakan Iblis dia cekak pinggang. Dia tingkah laku dia macam ni. Apa wastakbar, enggan dan sombong. Sombong dia remeh ke orang. Bila kena dengan dalam hati dia itu bertentang dengan sifat kehambaan, ada sifat selainnya yang keakuan, keluarlah semua perilaku yang membawa kepada nafsu yang menguasai diri dia. Apa yang diucapkan, dibuat pun menjadi tidak sedar. Nafsu memangnya asalnya memang lah, amarah bisu, jahat. Sebab tu perlu ditundukkan. Bukan dibunuh, tak boleh, dibuang, tak boleh. Kita perlu tundukkan dia dengan Allah. Boleh membuat kita tidak sedarkan diri, kemudian menyesal di kemudian hari dengan perbuatan sedih. Baginya Allah pilih bila dah terlepas, dia akan sedar. Tak apa, kurang-kurang. Tapi bahaya nafsu ni kalau tak sedar, dia akan buat benda yang macam Iblis lah. Kita bimbang macam tu. Sebab itu sebelum terjadinya begitu, kita sedar dulu apa yang bakal berlaku dengan ilmu. Nah,
Walaupun kita tak tahu hati kita ni keadaan bagaimana, bila ada ilmu datanglah pengharapan daripada Allah. Ya Allah, tolong ya Allah, aku tak tahu isi hati aku ni macam mana, jagalah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Bila kita ada ilmu, kita doa tu kita faham lah. Sebab bila Allah palingkan hati tu macam ni perangai keluar, kita cukup takut. Kita minta Allah sabit qalbi ala din wa ala ta'ati. Bila pergi kepada hati, kita dah tahu dah apa yang bakal berlaku dengan ilmu. Maka bila kita minta Allah tetapkan hati semuanya tetap, jangan perangai itu berubah. Takut masalah. Takut. Kita tak sedar tindakan kita sebab nafsu ni sifatnya gaib. Tak nampak. Syaitan, iblis gaib. Musuh kita semua gaib. Macam mana nak lawan? Kita tidak boleh lawan sendirian, melainkan dengan pemilik kepada segalanya gaib, Allah Rabbul Jalil. Sebaliknya, jika hati itu bersih jemaah sekalian, apabila diuji tentang apa? Berbalik dari ketakutan tadi. Kalau bersih maknanya hatinya telah takut kepada Allah, termasuk bersih. Bagaimana bersih? Allah bersihkan melalui pertama ilmu yang kita pelajari, lepas tu amalan yang kita lakukan dengan ikhlas kerana Allah. Bila dengan ilmu maka terbimbinglah kita. Maka terzahirlah sabarnya, tenangnya. Banyak berdiam ni bermaksud dia bukan berdiam memendam. Berdiam ni bertafakur. Dia akan tafakur. Dia bertafakur. Tingkah lakunya juga terkawal kerana adanya iman. Orang beriman sentiasa akan mendapat pertolongan Allah. Pertolongan bagaimana? Tadi dia terpelihara hatinya daripada memberontak. Hatinya berpaling daripada ketaatan. Allah pegang hatinya. Sebab hati ni syukur. Allah jaga iman sekalian. Bila Allah jaga, memang kita kena harap pada Allah. Kalau Allah yang bukan yang menjaga hati, maka musuh kita ni senanglah dia nak porak-perandakan hati kita. Sebab tu hati ni milik Allah, syukurlah. Syukur hati ni Allah jaga. Kalau Allah biarkan kita jaga, Allahu Akbar, tumbang terbalik diri. Tinggal lagi kita kena mohon kepada Allah dengan kefahaman yang benar. Sentiasa akan dapat pertolongan Allah. Jika mahu mengetahui akan keimanan yang dikedudukan ketakutan, maka lihatlah apabila Allah datangkan ujian terhadap diri sendiri. Ujian yang datang itu sebenarnya untuk menguji kefahaman kita tentang iman. Di sini jemaah sekalian, kalau kita lihat surah Al-Ankabut tambahan. Dalam surah Al-Ankabut, boleh buat catatan tambahan ayat 2. Di situ jelas, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka, patutkah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman, sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cobaan. Tentang iman tadi, nak uji dibiarkan? Tidak, Allah tak akan biarkan. Dan Al-Ankabut ayat 3, am hasibal ladzina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna. Di sini walaqad fatannal ladzina min qablihim, ayat 3 Al-Ankabut ayat 3. Di sinilah maksud kepada ujian itu. Allah kata apa? Dan demi sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang terdahulu, awaluna sabiquna awalun, yakni golongan terdahulu daripada mereka. Maka dengan ujian yang demikian, nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang sebenar-benar beriman, dan nyata pula yang diketahui tentang orang-orang yang berdusta. Jadi sebab itu menguji kefahaman kita tentang iman dengan Allah datangkan ujian kehidupan. Disebut ujian pada kehidupan. Jadi ujian yang bersatu ketakutan. Iman akan diuji dengan apa yang kita takut dalam hati. Nak faham tentang iman, faham apa yang kita takut. Ini kalau kita terjemah dalam hidup, apa yang kita takut? Kalau kita faham iman ni hanya pada Allah, percaya, mana kita akan takut pada Allah yang menguasai rezeki. Bukan takut tak ada rezeki apabila orang curi rezeki kita, tengok kat situ akan tahu kedudukan dia. Maka Allah akan uji lah. Nak tahu dia takut siapa, Allah uji lah. Kita rujuk balik pada perbincangan awal hakikat ujian dan masalah, Al-Baqarah 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin.
Demi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Takut ni Allah campak dalam nanti. Sebab tu takut ni bukan orang kata apa buat-buat, bukan boleh hilang dengan begitu saja. Okay. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام آت سيدنا محمد والعصر Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selanjutnya mulakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Maka apabila Allah nak melihat kedudukan iman kita itu, iman ni diuji oleh Allah sendiri, bukan manusia yang aku nak uji tahap iman kau. Tidak. Dia tak ada manusia yang faham. Dia takkan masuk campur dengan ujian seseorang nak menentukan iman seseorang. Dia Allah sendiri yang menguji, dan kita sendiri yang kena ada ilmu nak mengukur tahap kefahaman kedudukan iman kita. Bagaimana? Dengan ketakutan. Ni perbahasannya kita ambil kata kunci iman, nak tengok kat mana takut dia. Maka rujuk dalam Al-Baqarah 155 tadi, Allah uji takut kepada apa? Wa naqsi minal amwal wal ju' lapar. Khauf pada lapar. Lapar ni adat memang takut tak ada makan manusia. Tapi takut tak ada makan, hati dia takut apa? Takut tak ada makan satu, hati dia takut tak ada rezeki. Akhirnya kerana Allah uji tak ada makan, sanggup cari yang haram, curi ke apa. Walau patutnya kalau tak ada makan macam mana sekalipun, jangan menjadikan matlamat menghalalkan cara. Dia tak timbul gitulah. Tak timbul lah ayat itu. Jadi walaupun kita diuji dengan zahir keadaan tak ada makan, hati kita tu berpaut tetap pada Allah. Kita berharap kepada Allah mendatangkan rezeki dalam beberapa bentuk makan. Allah uji memang ada nanti yang kita sebagai tempat kita, alhamdulillah.
Ada makan, tapi ada tempat yang tak ada makan pun. Bila dia tak ada makan, kita lihat. Sebab tu Nabi ajar juga satu doa, minta berlindung daripada kekufuran disebabkan kefakiran. Minal kufri wal faqr. Sebab kefakiran ini, kalau tidak dibawa dengan iman, maka dia akan nampak apa? Allah tak bagi rezeki, Allah tak bagi makan. Jadi dia jadi lemah. Dia tak bergantung harap kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan. Sebab tu keadaan begini mas sekalian, kita tengok, kalau kita buka sikit cerita bagaimana dia panggil musuh-musuh Islam, dia panggil mubalik Kristian contoh, agama lain, dia ambil kesempatan bagi mereka yang dalam kesempitan. Nak minta contoh, minta maaf, minta kat masjid contoh, payahlah, minta kat gereja lah senang, habis gitu. Yang dia pula, Allah jenis yang iman goyangnya, bagus juga gereja ni, sudah. Dan tengok buka YouTube, tengok Facebook, ada yang jenis merawat pula. Tak tahu belah mana Indonesia agama ni. Dia jenis Allah bagi kita, terasa pelik orang yang boleh merawat dia. Orang ni ramai satu dewan ni. Dia punya padri tu, kita tahu dia sebut haleluya tu lah kan. Dia bangun orang tu, tepuk, berjalan tu orang tu, dia pada kursi roda. Datang yang bertudung ada, yang ni ada, terus Allah. Tengok, memang Allah akan uji luas syariat sebenarnya untuk memberi tahu tentang hakikat dalam. Solat sebenarnya nak tengok iman juga. Kalau solat dia berat, cek dah iman ke tu. Hati-hati. Sebab tu hati-hati. Wa naqsim minal amwal. Allah uji kekurangan duit. Duit kurang, duit tak ada. Tak bermakna kurang rezeki. Allah uji je duit tak ada, bukan tak ada rezeki. Allah uji tak ada makan, bukan tak ada rezeki. Mulut kita biasa sebut tak ada rezeki. Memanglah kita kata tak ada rezeki tu Ustaz, sebab tak ada makan. Tapi kita etikot apa bila tak ada rezeki tu? Bila sebut banyak kali tak ada rezeki tanpa keimanan yang benar, lama-lama ragu dalam hati dah. Kadang-kadang kesimpulan penutup, nanti kita sambung lain misal 53. Pembahasan ujian ni panjang sekali. Dah kita ke depan usia. Dah lagi di ujian hidup akhir zaman. Contoh, kita memang adat hidup ni sebut tak ada duit. Kita takkan sebut tak ada duit, kita sebut tak ada rezeki. Tapi bila pergi bank, boleh pula sebut tak ada duit. Kalau pergi bank buat apa-apa ke, katalah buat fasiliti pinjaman ke apa ke, pergi jumpa pegawai bank tu, sebutlah cakap, tuan nak apa? Saya nak buat pinjaman rezeki lah. Pinjaman rezeki? Pula ni. Sebab saya tak ada rezeki lah. Sila pegawai tu syarah kembali kepada iman yang benar tuan. Katanya rezeki ni pada Allah. Tu biasa orang sebut dia tak ada duit, tak ada rezeki. Tak ada rezeki lah kita. Tak ada rezeki lah kita ni hari. Apa? Tak dapat projek, tak ada rezeki. Tak ada duit, tak ada rezeki. Kita mana nisbah. Sebab duit kita boleh terjemahkan sebahagian pada rezeki. Tapi tidak boleh isbat rezeki itu duit. Isbat tu nak letak pada duit. Tak boleh. Rezeki kena letak pada Allah. Huwa Razzaq. Ini nak bahas ni saya panjang kan. Bila mulut sebut tanpa sedar, ni kadang-kadang afala ta'qilun, kamu tak fikir apa kamu sebut. Sebut dah last kali efek ke hati. Last kali yang ragu adalah kita ragu kepada Allah. Padahal Allah menjamin rezeki. Tapi kerana diajar untuk sebut tak ada rezeki, 40 kali sebut, melekat ke hati. Hati-hati. Jadi kita letaklah balik. Sebenarnya Allah uji tak ada duit, bukan sebut tak ada rezeki. Tak ada duit, tapi Allah rezekikan nanti insya-Allah duit tu. Nanti ada tu, rezeki Allah ada, rezeki Allah luas. Kita pun tekadkan balik, syadidkan balik iman. Duit dia tak ada, rezeki ada. Allah yang jaga rezeki hidup, rezeki anak, rezeki masuk dengan duit kamu. Jadi kita pun wirid. Wirid apa? Biar sebut biar betul. Memang tak ada duit pun. Yang tak ada duit, yang ada rezeki. Dah geram sangat, tak ada duit, 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 ada rezeki. Illa Allah. Ni sebut tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada rezeki, tak ada rezeki. Dah sekali dia pergi isbat ada duit. Ni perbahasan ada tak ada ni. Sifat 20 ni, wujud ni.
Sebab tu kita gabung kan. Nanti kita masuk depan ni hakikat yang ada tuan-tuan. Lepas tajuk hakikat ujian dan masalah ni, kita masuk pembahasan hakikat yang ada. Ambil balik sifat pengajar sifat 20 awalan, sifat wujud tu kita masukkan balik pada perbahasan ujian ni. Rupanya Allah nak tunjukkan, nak zahirkan yang ada siapa sebenarnya. Makhluk ni kejap ada, kejap tak ada. Kejap ada, kejap tak ada. Macam cismo duit ni, kita pun jawab, memanglah makhluk ni bermula tiada, akan kekal tiada sampai bila-bila. Yang ada hanya pemiliknya sahaja. Kata kemah no kamu ni, dah bila lagi nak kemah? Mudah-mudahan sekalian, itu saja. Wallahualam. Pembahasan kita pada malam ni, kita akan berhenti pada surat 52, sambung surat 53 nanti. InsyaAllah masih membincangkan ujian, hakikat ujian dan masalah. Dan lepas ni kita masuk pada ujian itu adalah untuk melihat sifat kekuasaan Allah. Yang tadi kefahaman tentang iman, kepercayaan kita. Lepas tu nanti kita lihat ujian Allah nyatakan adalah untuk kita nampak tak sifat kekuasaan Allah pada ujian tu. Macam tadi kita dah bincang lah sikit, sambil tu dah masuk tak. Contoh duit tadi, rezeki. Sifat Allah tu, kekuasaannya, rezeki tu adalah pada Allah. Wallahualam. Mohon ampun maaf daripada saya atas kekurangan. Dengan sekata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis sabr. Takbir. Allahu akbar.